Kerana azan merupakan syiar. Kalau satu kampung tak ada seorang pun azan, berdosa. Satu kampung tu berdosa. Kerana mana orang nak tahu masuk waktu ke tak masuk waktu kalau tak diazan? Kan? Kalau kita kata sunat, takut-takut nanti orang kata tak apa ustaz, application dalam handphone dah ada, jadi tak payah nak azan kat masjid, maka syiar tidak terlaksana. Azan ni syiar, maksudnya kita azan menunjukkan negara tu negara Islam. Ada azan. Singapura ada azan. Singapura boleh azan kalau dalam kan? Dalam kan? Malaysia boleh azan keluar kan? Menunjukkan negara ni negara yang negara Islam lah. Walaupun ada tak setuju, saya tahu kita beza pendapat Kalau orang tanya saya, Malaysia negara Islam tak? Tuan-tuan, Malaysia negara Islam tak? Negara Islam lah. Sebab tu kita tuntut untuk melaksanakan Islam lebih baik mengikut hari ke hari kan? Ikut semasa ke semasa. Kalau dia bukan negara Islam, tak payah bertahan. Kadang-kadang kita ni emosi. Kan? Kadang-kadang kita ni emosi. Malaysia bukan negara Islam. Jadi kalau Malaysia bukan negara Islam, kalaulah kata Malaysia ni kena serang, tak payah bertahan. Tak payah bertahan. Bukan negara Islam. Lari je. Tak. Bila kita kena serang, kita kena bertahan. Sebab negara ni negara Islam, dikuasai oleh orang Islam. Sudut kelemahan pentadbiran apa semua ni, yang tu tidak menjadikan ataupun tidak mengeluarkan dia daripada daerah Islam. Tetapi kita minta untuk diperbaikilah. Kan? Kalau bukan negara Islam Malaysia ni, orang yang kahwin pakai wali hakim je lah. Kan? Tu kita bayar zakat je lah. Tu kita kena hati-hati sikit nampak tu. Tu saya ada pengalaman jugalah. Kuliah satu tempat. Tempat tu memang tempat satu kumpulan lah, parti politik lah. Sebahagiannya ekstrim lah. Saya bagi kuliah Ramadan lah. Hari pertama saya bagi kelebihan Ramadan, baca hadis. Hari kedua pasal hukum hakam puasa. Hari ketiga cerita pasal qiyam Ramadan untuk Lailatul Qadar. Hari ketiga tu mungkin jemaah rasa tak tahan. Dia kata ustaz ni punya kuliah cerai. Pada dia, kita bagi ilmiah dah, tapi pada dia cerai. Sebab apa cerai? Sebab tak ada kutuk orang mungkin. Buka soal jawab, dia tanya ustaz, penyokong parti A ni kafir ke tak kafir? Saya terkejut dengan soalan tu. Saya kata, kena tengoklah. Kalau dia tolak hukum Tuhan kerana dia mengatakan hukum Tuhan ni kuno, kafir lah dia. Tapi kalau dia mengaku tu hukum Tuhan tapi dia tak nak buat, yang tu tak kafir lah. Dia berdosa lah, tapi tak kafir lah. Tapi kalau alasan dia tak mau buat tu alasannya kukuh, ada sebab, seperti mana Umar menangguhkan sekejap pelaksanaan itu tergantung pada ijtihad dia. Pada saya ustaz kafir lah. Senang cerita. Kafir selalu. Saya kata kat dia, kalau kafir, apa jadi pada orang yang sokong? Kafir ustaz? Tak kira. Kadang-kadang kita mudah kafir orang, tapi kita tak fikir kesan dia tau. Saya sebut kat dia, kalau satu orang abang hukum kafir, bila dia kafir, katalah isteri dia tak sokong parti yang dia sokong, isteri dia sokong parti abang, maksud dia mereka mesti dipisahkan. Kerana seorang kafir, seorang Muslim. Tak boleh biar. Kalau biar, kita tahu benda ni, kita pun syubhat. Zina. Anak dia macam mana? Bin dengan bin dia. Dia mati, kita nak tanam dia tak kat kubur orang Islam? Belum tanam lagi, nak salat atas dia tak? Kafir ni. Nak mandi tak? Ke mati-mati biar gitu lah? Bagi orang lain, ni kafir ni. Harta pusaka dia, siapa nak warisi? Dia kafir.
Macam dia memenung. Lepas tu dia benda menung. Habis kuliah, saya kata, kita berbeza dalam parti politik ni. Kita bezalah. Tapi nak hukum satu orang sebagai kafir sangat-sangat berat. Tak setujulah. Tapi jangan kafirkan tanpa bukti. Kerana dia punya kesan besar. Ikut semangat memang sedap lah. Kau ini kafir, itu kafir, ni kafir, itu kafir kan. Tapi dia punya kesan, kadang-kadang kita tak mampu nak buat. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita kena hati-hati dah buat tu. Nak menghukum negara ni bukan negara Islam, jangan. Nak menghukum orang tu kafir sebab tak setuju dengan kita, jangan. Mesti ada bukti. Saya sebut ni sebab saya dulu pernah buat benda yang sama juga. Zaman kita muda-muda dulu macam tu. Semangat lebih, ilmu tak ada pun. Bukanlah sekarang ni banyak ilmu, tapi sekarang ni baca lebih sikit, tahulah sikit. So kita tarik baliklah pandangan kita yang lama tu kan. Jadi saya nasihatlah diri saya juga tuan-tuan, kita jangan laju sangat. Betul. Yang nampak yang ini, adakah orang pemikiran begini, dia menganggap yang parti itu agama ke? Ada kebarangkalian. Dia menganggap parti dia adalah agama. Walaupun dia tak mengaku, tapi seolah-olah gitulah. Seolah-olah gitulah. Siapa tak bersama dengan saya, tak sokong apa yang saya sokong, maka dia tak layaklah untuk dapat penghormatan ataupun dapat layanan baik daripada saya. Kan tak betul tu. Bab betul tidak perjuangan tu nombor dua. Bab nak kapir orang tu. Yang tu yang kita kadang-kadang benin. Tapi sekarang alhamdulillah tak ada lah. Kalau ada pun picisan lah. Kalau ada pun ustaz-ustaz yang picisan, maksudnya dia bukan mainstream. Cuma adalah segolongan, segelintir lah. Sekarang ni alhamdulillah politik kita okey lah. Maksudnya tak ada dah kapir-mengapir ni. Tapi saya nak hurai juga sebab kita tak nak generasi ni membiakkan zuriat. Kita pernah dulu ada sampai solat 2 imam pun kita tak mau dah sekarang ni. Beza-beza sungguh. Tapi kita matang dalam berpolitik.